Salam sejahtera murid-murid. Bersua kembali dalam Pendidikan Moral tahun 5 bersama Cikgu Hajina. Baiklah, pada minggu ini kita akan belajar unit 12, kerjasama. Standard kandungan minggu ini 12, amalan kerjasama dalam hidup bermasyarakat. Standard pembelajaran 12.1 menyenaraikan contoh amalan kerjasama dalam hidup bermasyarakat. 12.2 menghuraikan kepentingan amalan kerjasama dalam hidup bermasyarakat. Seterusnya, objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah pada ayat pembelajaran diharap murid dapat yang pertama, menyenaraikan contoh amalan kerjasama dalam hidup bermasyarakat. Yang kedua, menyatakan kepentingan amalan kerjasama dalam hidup bermasyarakat. Seterusnya, kriteria kejayaan. Yang pertama, murid dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 2 contoh amalan kerjasama dalam hidup bermasyarakat dengan betul. Yang kedua, murid dapat menyatakan sekurang-kurangnya 1 kepentingan amalan kerjasama dalam hidup bermasyarakat dengan betul. Tajuk kita pada hari ini ialah amalan kerjasama kebaikan bersama. Baiklah murid-murid, amalan kerjasama bermaksud perbuatan baik yang dilakukan bersama-sama untuk kebaikan semua. Jadi maksudnya di sini, apa saja perbuatan baik yang kita lakukan bersama-sama, semuanya adalah untuk kebaikan. Menurut Kamus Dewan edisi yang keempat, definisi kerjasama ialah kerja atau usaha bersama-sama atau saling membantu antara dua atau beberapa pihak. Baik, cuba murid-murid lihat gambar yang ada di sini. Ini adalah contoh amalan kerjasama yang diamalkan oleh masyarakat setempat, iaitu mereka melakukan kerja secara bergotong royong. Okey, kita teruskan. Baiklah, murid-murid boleh merujuk buku teks muka surat 110 dan 111. Dalam muka surat tersebut, murid-murid dapat melihat forum yang diadakan di satu kawasan perumahan ataupun penduduk setempat. Tajuknya amalan kerjasama kebaikan bersama. Baik, cikgu akan tolong bacakan isi kandungan yang terdapat dalam petikan tersebut. Okey, Hayati Forum. Persatuan Penduduk Pangsapuri Arah Hijau menganjurkan pertandingan forum amalan kerjasama bersempena dengan gotong royong perdana. Jadi, semasa mengadakan gotong royong perdana, mereka mengadakan pertandingan forum amalan kerjasama. Baik, kita lihat pengerusi. Selamat pagi. Saya selaku pengerusi mengalu-alukan kehadiran semua panel ke forum yang bertajuk Amalan Kerjasama Kebaikan Bersama dalam Hidup Bermasyarakat. Saudari Sumati, apakah yang dimaksudkan dengan amalan kerjasama? Okay, ini adalah soalan yang diberikan oleh pengerusi majlis. Okay, seterusnya, panel 1. Amalan kerjasama bermaksud perbuatan baik yang dilakukan bersama-sama untuk kebaikan semua. Ini adalah panel 1. Sumati tadi ya. Sumati. Okey, seterusnya soalan daripada pengerusi. Terima kasih saudari Sumati. Saudari Siuting, apakah amalan kerjasama dalam hidup bermasyarakat? Ini soalan yang diajukan oleh pengerusi kepada panel yang kedua. Kenapa cikgu kata panel kedua? Kerana namanya Siuting, iaitu berbangsa Cina. Baik, panel yang kedua jawab. Terdapat pelbagai amalan kerjasama dalam hidup bermasyarakat, antaranya termasuklah gotong royong, karnival sukaneka, sambutan perayaan dan kerja amal. Seterusnya, pengerusi.
Betul kata saudari Silting. Amalan kerjasama ini dapat mengukuhkan semangat perpaduan serta mewujudkan persekitaran yang sihat dan selamat. Saudari Amira, apakah yang akan berlaku sekiranya masyarakat mengabaikan amalan kerjasama? Okey, Amira adalah panel yang ketiga. Okey, Amira menjawab, Tuan Pengerusi, terdapat segelintir masyarakat yang mengabaikan amalan kerjasama ini. Jika keadaan ini berlanjutan, perhubungan yang erat sesama masyarakat akan berkurangan dan tiada lagi semangat perpaduan. Maksudnya di sini, sekiranya tiada amalan kerjasama antara masyarakat, pasti hubungan antara masyarakat akan menjadi kurang erat, ya. Okey, seterusnya pengerusi lagi. Baik, bak kata pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Masyarakat perlu bersatu padu untuk mengukuhkan amalan kerjasama lagi. Semangat bekerjasama dapat mengekalkan keharmonian bersama. Sekian, terima kasih. Baik murid-murid, demikianlah tadi isi kandungan petikan yang terdapat dalam muka surat 110 dan 111. Murid-murid boleh juga baca sendiri untuk mengetahui sendiri apakah dan cuba fahami apakah yang terkandung di dalam petikan tersebut. Jadi berdasarkan soalan yang diajukan di sini, kita dapat mengetahui apa yang dimaksudkan dengan kerjasama, iaitu perbuatan yang baik dilakukan bersama-sama untuk kebaikan semua. Selain daripada itu, kita juga dapat mengetahui amalan kerjasama dalam hidup bermasyarakat. Maksudnya, sekiranya kita bukan sahaja dalam keluarga, bukan sahaja dalam bersama dengan rakan-rakan, kita juga boleh memberikan kerjasama ataupun kerjasama boleh berlaku dalam masyarakat. Selain daripada itu, kita dapat melihat contoh-contoh amalan kerjasama. Di samping itu juga, kita juga dapat mengetahui apakah kepentingan amalan kerjasama dalam hidup bermasyarakat. Selain daripada itu juga, kita juga dapat mengetahui apakah yang akan berlaku sekiranya masyarakat mengabaikan amalan kerjasama ini. Okey, cikgu harap murid-murid faham isi kandungan yang terdapat di dalam petikan muka surat 110 dan 111. Murid-murid boleh baca sendiri berulang kali supaya lebih faham apakah yang dibincangkan dalam forum tersebut. Baik, kita teruskan. Baik, rumusan daripada forum tadi, contoh amalan kerjasama yang dinyatakan panel dalam forum tersebut ialah yang pertama, contohnya mengadakan gotong royong. Yang kedua, mengadakan karnival sukaneka. Sukaneka maksudnya beramai-ramai mengadakan sukaneka. Sama juga dengan gotong royong. Gotong royong melakukan pekerjaan bersama-sama seperti gambar yang cikgu tunjukkan tadi. Selain daripada itu, mengadakan sambutan perayaan. Masyarakat Malaysia mempunyai pelbagai perayaan. Jadi, dalam masyarakat kita boleh sambut sama-sama perayaan tersebut. Dan mengadakan kerja amal. Kerja amal ini maksudnya membantu masyarakat, kerja yang dilakukan secara percuma dan ianya dapat meringankan beban masyarakat bersekitaran, terutama sekali yang betul-betul memerlukan. Baik, seterusnya rumusan yang kedua, kepentingan amalan kerjasama. Melalui petikan tadi, kita akan dapat mengetahui bahawa dengan adanya amalan kerjasama, kita dapat mengukuh semangat perpaduan antara masyarakat. Selain daripada itu, mewujudkan persekitaran yang sihat. Kita juga dapat mewujudkan persekitaran yang selamat. Maksudnya kita sama-sama saling menjaga persekitaran sihat dengan adanya gotong royong. Kita dapat membersihkan kawasan persekitaran. Bagaimana cara nak mengukuhkan semangat perpaduan? Dengan mengukuhkan lagi silaturahim, saling bertegur sapa, saling membantu dan tanpa mengira kaum, bangsa ataupun agama. Dan seterusnya dapat mengekalkan keharmonian bersama.
kita dapat hidup dalam keadaan harmoni, aman, damai tanpa persengketaan. Baiklah murid-murid, tugasan kita pada hari ini. Tugasan yang pertama, cikgu nak murid-murid melukis peta bulatan dan tuliskan di tengah-tengah contoh amalan kerjasama. Cikgu nak murid-murid senaraikan 4 contoh amalan kerjasama yang diamalkan oleh murid-murid di dalam masyarakat murid-murid sendiri. Contohnya, satu rumah panjang atau satu kampung atau satu taman perumahan. Berikan contoh ya. Tuliskan contoh di sini. Apakah contoh amalan kerjasama yang murid-murid pernah lihat ataupun pengalaman sendiri ketika berada dalam lingkungan masyarakat murid-murid. Iaitu contohnya kalau dekat rumah panjang, apa yang murid-murid lakukan bersama-sama dengan masyarakat di rumah panjang. Ataupun kalau di kampung, apakah yang murid lakukan bersama dengan orang kampung yang terdapat di persekitaran murid-murid ya. Jadi, tuliskan 4 contoh. 4 sahaja ya. Seterusnya, tugasan yang kedua, cikgu nak murid-murid lukis peta buih seperti ini. Ya, ada 3 sampingan di tengah-tengah. Kita nyatakan soalan ataupun tajuknya. Kepentingan amalan kerjasama. Jadi, murid-murid kena senaraikan 3 kepentingan amalan kerjasama dan jangan lupa selepas siap, murid-murid hantar kepada cikgu seperti biasa. Terima kasih. Itu saja untuk hari ini. Jumpa lagi.